Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari Minggu, oleh kerana terlampau ramai mereka sedang beriadah di luar, maka kami terpaksalah bersiaran dalam studio, bergerak dalam kereta kami. Saudara-saudara yang saya hargai, hari ini saya nak cakap pasal agak istimewa, pasal peribahasa yang biasa kita dengar. Puas sudah menanam padi, emas juga dipandang orang. Puas sudah menanam budi, emas juga dipandang orang. Apa maksudnya? Ia adalah bagaimana kita memilih antara emas dan budi, atau bagaimana kita mengutamakan antara emas dan budi, dan bagaimana kita meraihkan sama ada emas ataupun budi. Kadang-kadang orang cakap emas tu lebih penting dari budi. Tapi kalau kita boleh mentafsirkan semula budi itu, maka dia lebih berharga dari emas itu sendiri. Walaupun emas itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan, dia adalah sinonim ataupun satu konotasi harta benda. Saudara-saudari sekalian, emas itu apa? Emas tetap keperluan. Ya, seperti harta benda, keperluan fisiologi sesuai dengan hierarki Maslow. Keutamaan manusia adalah makannya, pakaiannya, hartanya. Jadi emas itu adalah hartanya. Dia adalah keperluan fizikal, boleh dirasa, sangat diperlukan di dunia ini. Ia adalah sesuatu yang melibatkan ketajaman deria. Bagaimana orang melihat, bagaimana mendengar betapa emas itu sangat berharga, dan bagaimana mereka merasakan betapa emas itu memberi pulangan yang lumayan sekali. Tetapi dia hanyalah bersifat di dunia. Budi ini juga keperluan. Keperluan bukan keperluan fisiologi, dia adalah keperluan jiwa. Orang sentiasa memerlukan, menghargai budi, walaupun sedikit tetapi dia sangat berkesan. Kami misalnya pernah menumpang seorang, pancit motornya dalam satu jarak yang taklah jauh, tapi sampai sekarang kami masih dikenang berbudi kepadanya. Setiap raya masih lagi mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat hari raya sebab berbudi. Saudara-saudari sekalian, budi ini sangat subjektif. Bagaimana orang mentafsir? Ada orang bagi emas gunung pun rasa tak berbudi lagi. Dia nak emas satu banjaran katnya. Ada orang beri sedikit pun masih sangat berharga. Kalau orang kaya, bagilah contohlah biasa kita dengar, bukanlah mengata. Kalau daging korban tu bagi orang miskin berbeza dengan mereka yang berharta. Jadi saudara-saudari sekalian, budi ini juga melibatkan tentang persahabatan, perhubungan manusia. Bagaimana kita meraihkan perhubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita meraihkan, mengenang jasa sahabat-sahabat dan kawan-kawan, bagaimana sentiasa kita mengenang seseorang. Dia adalah tentang diri kita. Emas atau budi, kedua-duanya adalah keperluan. Kedua-duanya adalah keperluan seseorang, sama ada memerlukan emas, budi, dan sebenarnya bagaimana dia mentafsirnya. Kadang-kadang emas tu macam budi, sampai mati dikenang. Tapi kerana budi itu tak berharga macam emas pun, tak dipedulikan. Saudara-saudari yang saya raikan, kalau dalam politik, emas atau budi, dua-dua sapu. Emas pun nak, budi pun nak, gerta pun nak, pertolongan pun nak. Tapi kadang-kadang politik ni akhirnya emas ataupun saat-saat akhir itu yang lebih berharga dari budi. Berkawanlah begitu lama pun, bersahabatlah dengan seseorang, tapi akhirnya emas yang ditonjolkan saat-saat akhir itu yang menentukan sokongannya. Aku sokong kau, apa aku dapat? Akhirnya emas juga jadi pilihan. Saudara-saudari sekalian, kadang-kadang mendengarnya, melihatnya, merasakan bagaimana memilih emas ni, kita rasa ngeri lah. Kalau dulu kawan, sebab tak ada emas, dia tukar kawan lah. Kalau dulu sokong, kalau kerana tak ada emas, akhirnya tak ada envelope-nya, maka dia bertukar sokongan kepada orang lain. Jadi saudara-saudari yang sekalian, lebih parah lagi. Sebab emas ni tukar parti pada, bukan tukar kawan, tukar parti. Kerana temboloknya tukar parti lain. Ramai berlaku, ramai orang lompat parti istilahnya lah. Saudara-saudari yang saya hargai sekalian, jadi kadang-kadang kita lupa antara emas atau budi.
kebaikan yang diberi atau kebaikan yang dijana, kita kadang sanggup melupakan hanya disebabkan kesilapan sekali. Sekian lamanya orang berbudi dengan kita, oleh kerana sekali buat silap dan terus kita lupa. Ataupun sekian lama orang buat jahat dengan kita, menyakitkan hati kita, terkoyak hati kita, tapi satu kebaikan, satu perkataan maaf, kita boleh lupa. Bergantunglah mas atau budi. Mas tu boleh ke dilupakan dengan budi, atau kejahatan tu dilupakan mas atau budi. Saudara-saudari yang saya hargai, penutup lah ni, lama sangat tak boleh. Mas atau budi, mas dan budi dua-dua penting. Dua-dua adalah tentang kebaikan. Kebaikan tentang fisiologi dan kebaikan tentang jiwa kita, kan. Dia tidak mungkin, mas atau budi tak mungkin boleh dipadam, tidak boleh dilupakan. Hanya orang yang sanggup je melupakan mas, jasa orang boleh melupakan. Hanya orang yang sanggup berhati kering boleh melupakan mas yang diberi orang atau budi yang diberi orang. Jadi sebenarnya mas dan budi tidak pernah boleh dipadamkan. Dia hanya boleh ditafsir semula. Jadi kadang-kadang walaupun mas itu sementara, tapi kalau ditafsir dengan baik, kerana mas itulah kita senang seluruh keluarga kita, kerana mas itulah kita senang anak bini kita, maka kita kenang sampai mati. Jadi mas atau budi, apakah sistem nilai kita, manakah utama kita, dia dilihat secara konteksnya. Penutup, dalam politik kita biasa dengarlah budi atau mas, dah sebut tadi dah. Ramai pemimpin politik sekian lamanya berjasa, telah menghambakan diri untuk negara, untuk rakyatnya dan partinya, tapi oleh kerana saat akhir kesilapannya, kita lupakan budinya, kita lupakan jasanya. Begitu juga mas yang hanya sementara, kadang-kadang kita kenang sampai mati. Budi yang patut dikenang sampai mati, kita lupa sebab kita fikir dia berbudi kerana kuasa yang ada pada dia. Tidak. Berbudi ini memerlukan karisma untuk orang melakukan. Kadang-kadang orang berkuasa pun tidak pernah berbudi. Jadi saudara-saudari yang saya raikan, akhir sekali lah, kata orang, pisang mas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang mas boleh dibayar, belum tentu tuan, belum tentu boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati, belum tentu di bawah mati. Sebelum mati dah lupa dah. Jadi mas atau budi, lihat pada konteksnya. Kenanglah budi, kenanglah orang telah memberi kebaikan dan memberi emas kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bye bye.